Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Dr. Farah Farhana binti Rosli yang mengajar subjek ini. Nama saya Muhammad Isyamuddin bin Mahzir. Hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan pelaksanaan dan faktor kritikal yang mempengaruhi kejayaan program pendidikan inklusif. Baik, jadi program pendidikan inklusif ataupun PPI terbahagi kepada dua iaitu inklusif penuh dan juga inklusif separa. Inklusif penuh, murid berkeperluan khas MBK ditempatkan di kelas arus perdana sepenuh masa dan mengikuti semua mata pelajaran akademik bersama-sama dengan murid biasa. Manakala inklusif separa pula, murid berkeperluan khas MBK mengikuti pembelajaran bagi mata pelajaran tertentu dan waktu selebihnya MBK tersebut akan ditempatkan pembelajaran di bilik resos atau di kelas pendidikan khas mereka. Jadi, mari kita lihat daripada konsep PPI di Malaysia, rujukan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia 2013, di mana konsep ini merupakan konsep pendidikan, program pendidikan inklusif di Malaysia. Sokongan warga sekolah, sokongan pelbagai pihak, termasuk kurikulum, co-kurikulum dan sokongan murid di sekolah. Okey, jadi kita akan teruskan lagi berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan inklusif PPI. Saya bahagikan kepada 3. Yang pertama, proses pemilihan yang mengandungi ataupun merangkumi kriteria murid, penempatan murid, seterusnya sokongan warga sekolah dan pelbagai pihak yang merangkumi guru, pejabat pendidikan daerah, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan juga Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas 3PK dan seterusnya kaedah pedagogi dan pentaksiran. Baik, kita teruskan kriteria murid. Yang pertama, perlulah melepasi tahap penilaian menggunakan instrumen ataupun alat ukur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Seterusnya, percubaan adalah selama 3 bulan dan sekiranya MBK, murid berkeperluan khas tidak sesuai untuk belajar di PPI, MBK akan ditempatkan dalam kelas PPKI iaitu Program Pendidikan Khas Integrasi. Dan seterusnya, umur bagi MBK mengikut kohort umur murid dalam arus perdana atau ditambah 1 tahun daripada umur murid dalam arus perdana. Sebagai contoh, sekiranya murid di kohort umur murid dalam arus perdana bagi tahun 2 merupakan 8 tahun, maka akan ditambah ataupun sama murid MBK tersebut, murid berkeperluan khas tersebut diambil sama ada 8 tahun dan juga 9 tahun. Bagi penempatan murid pula, kelas MBK berada di tingkat bawah bangunan sekolah bagi memastikan MBK yang mempunyai masalah fizikal atau yang menggunakan kerusi roda. Seterusnya, penempatan MBK di PPI perlulah mendapat kebenaran daripada waris MBK tersebut secara bertulis. Saiz kelas arus perdana yang menjalani PPI tidak melebihi daripada 35 orang murid. Dan juga MBK di dalam satu PPI tersebut perlulah sekurang-kurangnya 5 orang murid dan tidak boleh lebih. MBK akan ditempatkan di kelas yang selaras dan juga sama tahap pembelajaran mereka. Baik, seterusnya berkaitan dengan penempatan MBK ke PPI. Baik, mari kita lihat carta alir bagi murid berkeperluan khas ke PPI. Pertama, murid berkeperluan khas akan menjalani penyaringan awal di sekolah. Yang kedua, perakuan daripada JPPKS iaitu Jawatankuasa Program Pendidikan Khas Sekolah. Seterusnya, Jawatankuasa Program
Pendidikan Khas Sekolah JPPKS akan menetapkan pencalonan sama ada disokong ataupun tidak disokong. Sekiranya murid tidak disokong, perakuan ibu bapa diperlukan. Sekiranya ibu bapa bersetuju, kita lihat kepada anak panah yang ke bawah, sekiranya ibu bapa bersetuju, murid tersebut akan terus dimasukkan ke kelas program pendidikan khas integrasi PPKI. Okey, kita berbalik kepada JPPKS yang berwarna biru. Sekiranya disokong, murid tersebut akan menjalani ujian percubaan instrumen selama 3 bulan selepas mendapat perakuan daripada ibu bapa ataupun penjaga. Sekiranya berjaya, kita terus ke nombor 4, iaitu murid berkeperluan khas MBK tersebut akan kekal di dalam kelas PPI. Baik, kita teruskan kepada sokongan warga sekolah dan pelbagai pihak. Seperti yang kita sedia maklum, guru program pendidikan inklusif yang merupakan juga guru arus perdana yang mengajar di kelas inklusif hendaklah diberi latihan dalam mengendalikan MBK. Bagi sekolah tanpa PPKI, pihak sekolah boleh mendapatkan bantuan latihan daripada guru PPKI dari sekolah berhampiran ataupun pegawai di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas 3PK ataupun Pejabat Pendidikan Daerah PPD, Jabatan Pendidikan Negeri JPN atau bahagian di kementerian. Bagi sekolah yang mempunyai PPKI, guru pendidikan khas memainkan peranan yang penting dalam membantu guru aliran perdana menjayakan PPI dan peranan dan tanggungjawab guru pendidikan khas dan juga guru arus perdana. Seterusnya, kaedah pedagogi. MBK dalam PPI belajar menggunakan kurikulum kebangsaan yang sama. Pengubahsuaian kaedah pengajaran, penyediaan bahan dan penyampaian boleh dilakukan bagi memudahkan MBK menerima pembelajaran tersebut. Laporan perubatan, profil murid, analisis ujian dan juga rekod prestasi hendaklah digunakan bagi merancang pengajaran murid. Guru aliran perdana akan menulis RPH seperti biasa dan memasukkan keperluan pengajaran khusus MBK. Selain itu, penulisan RPI iaitu rancangan pendidikan individu bagi MBK atau mengikuti PPI boleh dibuat untuk keperluan intervensi yang bersesuaian dapat dilaksanakan. Seterusnya, guru pendidikan khas dan juga guru mengajar perlu bekerjasama untuk merancang PDP bagi bersesuaian dengan murid berkeperluan khas. Bagi pentaksiran pula, MBK dalam inklusif perlu menjalani pentaksiran dan penilaian sama seperti murid yang biasa di arus perdana dari aspek kurikulum dan juga co-kurikulum. MBK perlu didaftarkan sebagai calon berkeperluan khas iaitu CBK dalam peperiksaan awam bagi mendapatkan keistimewaan, kemudahan dan juga perkhidmatan yang diperuntukkan oleh lembaga peperiksaan di Malaysia. Okey, seterusnya, faktor kritikal yang mempengaruhi kejayaan program pendidikan inklusif PPI. Saya bahagikan kepada 3. Yang pertama, aspek fizikal sekolah ataupun infrastruktur. Yang kedua, aspek masyarakat. Yang ketiga, perkhidmatan sokongan. Mari kita lihat. Okey, kita lihat bahagian infrastruktur. Yang pertama berkaitan dengan keperluan tambahan seperti mesin braille dan juga kaunter pembesar bagi murid yang mempunyai masalah penglihatan. Sekolah juga perlu menyediakan tempat mesra OKU iaitu susur tangan ataupun railing ataupun lantai yang landai, ramp dan bagi memudahkan pergerakan MBK. Seterusnya, penyusunan kedudukan kelas di aras yang bawah juga perlu diberikan perhatian bagi murid MBK yang mempunyai masalah fizikal dan juga berkerusi roda. Okey, baik. Mari kita lihat dari aspek masyarakat. Ibu bapa khususnya perlu memberikan sokongan dan perhatian penuh terhadap anak
anaknya yang mempunyai keperluan khas. Seterusnya, pentadbiran sekolah perlulah mempraktikkan nilai murni dan juga merancang program-program yang mudah untuk dilaksanakan bagi murid-murid berkeperluan khas. Seterusnya, guru perlulah menyingkirkan perspektif negatif dalam kalangan murid. Dan yang akhir sekali, rakan sekelas berinteraksi dalam kumpulan antara MBK dan juga murid arus perdana. Dan yang terakhir sekali berkaitan dengan perkhidmatan sokongan. Yang pertama, guru pendidikan khas dan juga guru biasa berkongsi idea dalam melaksanakan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kepada murid berkeperluan khas. Seterusnya, pakar perkhidmatan bahasa dan pertuturan iaitu mengenal pasti pertuturan dan perkembangan bahasa dengan kerjasama ibu bapa dan juga guru. Ini sangat penting bagi mengenal pasti murid berkeperluan khas yang perlu dititik beratkan. Dan seterusnya, pakar audiologi iaitu diagnostik awal mengesan punca masalah keperluan khas bagi kanak-kanak tersebut. Ini merupakan sangat penting dan perlu kerjasama yang erat antara semua pihak. Ibu bapa, guru dan juga pakar-pakar yang ada di Malaysia. Dan akhir sekali, saya ucapkan terima kasih kepada semua dan saya berharap kita sebagai bakal guru akan menjadi inspirasi kepada anak-anak murid kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.